don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loh Madam tentang isu Ketua Pemuda PAS dakwa guru pasti bukan pekerja tapi sukarelawan. Saya baca sikit. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin mendakwa guru-guru di Pusat Asuhan Tunas Islam pasti yang digerakkan parti itu bukanlah pekerja, sebaliknya hanya sukarelawan. Akhir pertama kita dengar respon Datuk Loh Madam, dia akan tidak komen macam biasa. Apa tujuan kementerian untuk buat siasatan kepada semua premih pasti? Kerana pasti ini aktiviti parti yang dijalankan secara sukarela dan guru-guru itu adalah sukarelawan pasti. Dia bukan aktiviti majikan dengan pekerja. Dengan seorang ahli parlimen daripada PAS yang mengoyan di parlimen hari ini tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja JTK yang telah menyiasat pasti. Sebenarnya hari ini kita agak terkilan lah dengan kenyataan YB Afnan yang mempersoalkan tindakan JTK ni. JTK dia menyiasat 3 buah sekolah tuan-tuan. Pertama dia siasat sekolah pasti, semua orang tahu pasti ni. Kedua mereka menyiasat Seriti sekolah rendah Teras Islam. Dan yang ketiga mereka menyiasat sekolah menengah integrasi Teras Islam ataupun SMITI. YB Afnan ni dia mengatakan bahawa pasti ni, guru-guru pasti ni semua sukarelawan dan bukan pekerja dan tak sepatutnya dilayan sebagai pekerja. Dalam erti kata maksud lain guru pasti sepatutnya tidak tertakluk kepada akta kerja, tidak perlu diberikan gaji minima, tak perlu dibagikan caruman KWSP, tak perlu di subscribe dengan perkeso ataupun dicarumkan dengan perkeso. Sebenarnya apa yang YB Afnan cakap ni memang daripada dulu lagi PAS lakukan, berselindung di sebalik aktiviti Dewan Pemuda PAS. Namun bagi saya PAS ni tak boleh anggap perkara ni selesai begitu saja kerana dalam Islam pun sukarela ni maknanya dia ada kerelaan kedua-dua belah pihak. Dan apabila ada pihak yang tidak redha, maka tidaklah boleh dianggap bahawa kerja itu sebagai sukarela dan boleh dihamba abdi seperti mana yang PAS buat terhadap guru-guru pasti hari ini. Bukti yang jelas sekali kita boleh lihat ialah tahun 2021 bila mana semasa PAS berada dalam kerajaan, beberapa orang guru pasti daripada negeri Kedah telah mengadu nasib mereka di Jabatan Tenaga Kerja. Dan ini jelas menunjukkan kalau dia orang dah report pada Jabatan Tenaga Kerja, mereka anggap mereka ni pekerja. Dan bila dia report penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, tak ada KWSP, tak ada caruman perkeso dan sebagainya, maknanya mereka tidak redha. Jabatan ni telah mengesahkan yang guru-guru pasti adalah pekerja. JTK mengesahkan guru-guru pasti adalah pekerja dan bukan sukarelawan dan tertakluk kepada akta pekerja. Dan kes ini diputuskan pada tahun 2022 bulan Mei masa zaman PN dan PAS memerintah. Kemudian pada September 2023 Mahkamah Tinggi telah menolak keputusan JTK yang mendenda pasti Ibnu Malik sebanyak RM20,000. Keputusan Mahkamah Tinggi adalah pada denda kerana ada isu dalam menentukan hak pemilikan pasti Ibnu Malik. Ini kita kena jelas, tuan-tuan. Okey. Namun dalam hal menetapkan bahawa guru pasti ini adalah pekerja ataupun tidak, ianya tak diusik. Ianya tidak diusik. Maknanya tafsiran guru pasti sebagai pekerja dan tertakluk di bawah akta pekerja adalah sah dan diteruskan.
Maknanya mereka ni tertakluk di bawah Akta Pekerja, kan? Dan siapa timbalan Menteri Sumber Manusia pada tahun 2022 tuan-tuan? MP PAS daripada Pendang sendiri, saya saudara. Jadi kini KSM fokus boleh tak? Kini KSM dengan arahan kabinet telah mengeluarkan arahan supaya semua pasti Serenity dan juga Smiti disiasat dari segi guru-guru, caroman KWSP dan pekeso. Dan dalam konsep Malaysia Madani hari ini, adanya konsep hormat dan ihsan. Dan saya nak tanya dengan PAS ni, adakah mereka tidak menghormati guru-guru pasti mereka sendiri dengan hanya memberikan allowance yang sangat rendah, sedangkan pemimpin mereka memakai kenderaan mewah, hidup mewah, duduk banglo mewah, kan? Adakah PAS meletakkan sikap ihsan kepada guru-guru pasti ni dengan allowance yang sangat rendah setara dengan budak-budak intern? Tapi perlu kerja macam daripada pagi hingga petang, ikut office hours. Oleh itu bagi saya lah, kerajaan melalui JTK ni, KSM itu sendiri, mereka perlu membantu untuk memastikan rakan-rakan guru-guru pasti ni, Smiti ni, perlu diselamatkan ataupun perlu diberikan pembelaan. Kerana bagi saya, hari ni mereka ni semua sudah jadi masuk dalam kategori miskin tegar, tuan-tuan, dengan gaji yang diberikan oleh pihak pasti ni. PAS ni meletakkan guru-guru pasti ni hanya sebagai sukarelawan dengan allowance yang rendah, dan mungkin mereka mengumpan mereka ni dengan ganjaran pahala, seolah-olah kalau makan gaji rendah, buat kerja untuk PAS, mereka diberikan balasan syurga agaknya. Jadi bagi saya lah, guru-guru PAS ni diminta untuk setia atas hanya landasan perjuangan, tapi dibiarkan hidup susah. Kemudian bila hidup mereka susah, kemarahan mereka akibat daripada kesusahan yang mereka lalui, akhirnya dipindahkan pula kepada kerajaan memerintah, kononnya harga barang mahal dan sebagainya. Kalau dah gaji itu begitu rendah, macam mana mereka nak hidup selesa dan mampu untuk meneruskan kehidupan mereka? Kerana hakikat dia, gaji mereka terlalu kecil dan mereka tidak mampu untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai seorang pekerja dan rakyat biasa. Jadi kalaulah ada guru pasti yang bijak sikit berfikir, yang melawan puak PAS ataupun pasti ni, mereka ni tuan-tuan dipecat. Mereka dipecat. Jadi melalui kerajaan Madani ni, KSM ataupun Kementerian Sumber Manusia cuba untuk bantu agar guru-guru pasti ni pertama sekali mendapat gaji minimum, kedua mendapat caroman KWSP untuk masa depan mereka, untuk hari tua mereka, ketiga caroman pekeso untuk keselamatan mereka. Dan saya juga setujulah dengan cadangan kawan-kawan kita yang merasakan bahawa setiap premis pasti ini juga perlu disiasat. Kerana pertama sekali mereka kena ikut garis panduan PBT, kedua mereka kena ikut garis panduan bomba. Takkanlah Tafiz, contohnya Tafiz yang terbakar dekat Keramat tu, akhirnya menyebabkan semua Tafiz kena dapat kelulusan bomba, kena dapat kelulusan PBT, supaya kita tak nak lagi ada pasti-pasti yang membahayakan keselamatan. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya MP PAS ni kena fikir dan teliti. Mereka tak boleh terus-menerus mengambil kesempatan ke atas guru-guru pasti, guru-guru Smiti dan sebagainya.
Dan selain daripada itu, disebabkan pasti menerima pelajar seawal usia 4 tahun, maka bagi saya perlu pertama sekali garis panduan JKM tu dipatuhi, garis panduan KKM dari segi kesihatan juga dipatuhi, kemudian garis panduan Kementerian Pelajaran juga sewajarnya dipatuhi, kerana ini bukan setakat mereka ada taska, mereka sekarang dah ada sekolah rendah, mereka juga dah ada sekolah menengah, tuan-tuan. Jadi biarlah semua sekolah, tak kira pasti ke ataupun apa juga, semiti ke, mempunyai keperluan asas yang mandatory bagi sekolah-sekolah biasa. Apa kelebihan ataupun istimewa sangat pasti ni sampai dia tak nak ikut langsung garis panduan yang dikeluarkan kepada tadika-tadika lain, taska-taska lain, kepada sekolah menengah, sekolah rendah lain. Ini benda yang saya rasa Kementerian Sumber Manusia ataupun JTK, Jabatan Tenaga Kerja, tidak boleh bagi muka pada puak-puak PAS ni. Jika KPM dan JKM mendapati ada loophole ataupun ada ketimpangan dalam undang-undang sedia ada yang menyebabkan pasti ini dan lain-lain terkecuali dengan garis panduan yang sepatutnya, maka pindalah undang-undang tu agar kita dapat memastikan anak-anak kita dan generasi kita selamat dan sihat. Demi negara ni, KPM juga perlu memastikan bahawa semua silibus dipasti dan lain-lain ni dan acap kali mereka mengajar anak-anak kita ni dengan tema kemerdekaan yang berbeza dengan apa yang dilakukan di peringkat nasional. Lagu Negaraku pun, kalau kita tengok video latar belakang yang jelas tidak standard, seperti mana lagu Negaraku yang ditayangkan di sekolah-sekolah lain, dikemas dan sebagainya, mereka mengenepikan kepimpinan negara. Belum cerita lagi mereka menghasut pelajar-pelajar untuk membenci pemimpin-pemimpin negara. Jadi bagi saya, pasti ni sepatutnya mengikut standard operating procedure yang terpaksa juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Kena standardize. Dan ada juga yang menyatakan bahawa yuran pasti dan lain-lain ni akan meningkat jika perlu pelesenan PBT, bomba, gaji minimum dan caruman KWSP serta perkesul. Betul lah, memang akan meningkat. Tetapi setidak-tidaknya akan adanya keadilan untuk guru-guru pasti kita ni. Dan dari segi kualiti perkhidmatan dan pembelajaran anak-anak kita. Dalam prinsip Islam pun ialah kita nak tegakkan keadilan, kan. Jadi keadilan bukan saja pada guru-guru pasti, tetapi juga perlu diberikan kepada pelajar-pelajar, kepada ibu bapa yang menghantar anak mereka ke pasti, semiti dan seriti ni. Para pelajar di seriti dan semiti, kebiasaannya mereka ni saudara menjadi mangsa dengan kekerapan pertukaran guru. Kerana guru ni dia orang layan macam guru sukarelawan. So dia tidak akan dapat konsisten, dapat guru yang sama daripada awal tahun sampai akhir tahun, kan? Mendidik anak-anak ni dengan serius, kan? Jadi kalau semua kena ikut SOP yang betul, maka kita akan pastikan bahawa di pasti, di seriti, di semiti, guru-guru yang ditugaskan di sana juga, kan, kalau ada caruman KWSP, ada gaji minima dan sebagainya, mereka akan dapat guru yang berkualiti. Dan ini akan menguntungkan anak-anak orang PAS juga, kerana anak-anak orang PAS antara yang paling banyak saudara dihantar ke pusat-pusat pasti, seriti dan juga semiti ni. Jadi bagi saya lah, para guru pasti, seriti dan semiti ni, kan, jangan marah bila KSM sedang cuba untuk membantu anda. Kepada ibu bapa juga, jangan belatah, jangan seronok sangat biarkan guru pasti ni hidup bawah garis kemiskinan. Ini bukan setakat bawah garis kemiskinan, tuan-tuan.
Dah jadi macam miskin tegar dah. Adakah adil kita selesa atas penderitaan orang lain? Cubalah fikir benda ni. Kena bertimbang rasa sikit. Pada kerajaan, bagi saya, teruskan usaha anda, lakukan yang terbaik. Bukan hanya pada pasti, tapi tak kira lah semua sekolah yang wujud kat Malaysia ni, tak kira aliran bahasa Melayu ke, bahasa India ke, bahasa Cina ke, Tamil ke, kena pastikan bahawa pemilik sekolah-sekolah ni mengikut standard operating procedure yang kita ada, dan kita harap MP PAS ni tolonglah hormat guru pasti ni, dan hentikanlah daripada menindas guru-guru pasti ni. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita, blogger-blogger, Facebookers kita, saudara Fairul umpamanya, yang telah banyak memberikan sumbangan dari segi idea-idea, pandangan-pandangan yang sepatutnya dilakukan di Pasti, di Semiti dan Seriti ni. Okey? Okey tuan, saya baca detail lagi tuan-tuan. Beliau dalam sidang Dewan Rakyat semalam mempersoal Menteri Sumber Malaysia Stephen C. mengapa siasatan perlu dilakukan terhadap Pasti menganggap sekolah itu telah ditekan oleh pihak menteri. Kata ahli Parlimen Al-Australia itu, Pasti adalah aktiviti sukarelawan yang melibatkan ahli parti dan tidak membabitkan aktiviti antara pekerja dan majikan serta bukan aktiviti perniagaan. Macam tu pula . Tapi kalau kita tengok iklan-iklan dia, siap kena interview juga apa semua. Kalau sukarelawan takkan macam tu kan, siap kena hantar resume lah kalau kita tengok yang dia untuk viral jawatan dekat internet ni. Okey lah, apa-apa kita biarkan pihak kerajaan yang siasat lah. Okey, mari terus menyokong kerajaan perpaduan dan PMB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.